dakwah dimulakan secara sembunyi-sembunyi, tapuk-tapuk lah, supaya tak terkejut orang Mekah ni tiba-tiba Islam datang. Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang ke Tom Store untuk sesi membaca buku sirah Nabi daripada kelahiran hinggalah saat terakhir. Alhamdulillah, tajuk sesi live kita ialah Perjalanan Hidup Insan Agung, episod yang ke-20 untuk bab yang ke-10, iaitu dakwah tahap pertama, iaitu sebuah jihad tersembunyi. Jadi pada malam ini kita akan mulakan macam mana Rasulullah memulakan dakwah setelah mendapat perintah dakwah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu yang kedua. Rasulullah pun sudah mula melakukan kerja-kerja dakwah dengan fokus kepada pengukuhan akidah dahulu. Jadi di tahap pertama ini, sewaktu Rasulullah berada di kota Mekah, Rasulullah lebih fokus kepada pengukuhan akidah, iaitu macam mana membentuk kepercayaan orang Arab jahiliyah waktu itu untuk beriman direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak mempercayai lagi ataupun menggunakan berhala sebagai tuhan-tuhan yang disembah. Semua amalan-amalan jahiliyah yang bertentangan dengan ajaran ataupun peraturan Islam itu sendiri, semua Rasulullah secara langsung semua tolak dan reject dan tidak terima sama sekali. Jadi inilah jawapan yang Rasulullah sendiri tunggu-tunggu selama ini. Baginda banyak menyendiri di Gua Hira kerana sudah bengang, tidak tahu apa perlu buat lagi sebab terlampau banyak benda-benda kurafat, benda-benda yang tak betul dibuat oleh masyarakat Arab jahiliyah waktu itu. Rasulullah sendiri tak tahu apa mau buat, sebab tu Rasulullah menyendiri sampailah wahyu turun dan barulah Nabi tahu bahawa inilah kebenaran dan inilah yang patut disampaikan kepada umat ini. Okey, kita terus kepada sesi membaca buku sirah di bab yang ke-10, dakwah tahap pertama, sebuah jihad tersembunyi. 3 tahun menjalankan dakwah siriyah. Dakwah siriyah ni ialah sembunyi ataupun senyap. Sebagaimana yang diketahui, Mekah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab. Di sana terdapat perkhidmatan terhadap Kaabah dan tanggungjawab menguruskan berhala-berhala yang disucikan oleh seluruh bangsa Arab. Oleh itu, usaha untuk mencapai tujuan pemulihan keagamaan di kota Mekah jauh lebih sukar dan lebih berat dibandingkan dengan wilayah lain. Urusan dakwah di kota Mekah memerlukan tekad yang kuat dan tidak tergoyah sedikit pun oleh musibah maupun kesukaran. Dalam menghadapi keadaan seperti ini, tindakan paling bijaksana adalah menyampaikan dakwah secara siriyah, iaitu sembunyi-sembunyi, agar penduduk Mekah yang telah sekian lama tenggelam dalam kegelapan tidak dikejutkan oleh seruan yang meruntuhkan keyakinan mereka. Jadi untuk tajuk yang ini kita faham bahawa kota Mekah merupakan pusat keagamaan berhala ini yang paling utama. Jadi sebab tu bila Rasulullah mula-mula berdakwah di kota Mekah, urusan dakwah itu menjadi sangat sukar, terlampau tough, sebab masyarakat Arab terlampau kuat berpegang kepada ajaran menyembah berhala itu. Kumpulan orang Islam yang pertama. Sangat wajar Rasulullah SAW menyampaikan Islam buat permulaannya kepada orang yang terdekat dengan baginda dan juga keluarga baginda serta teman-teman karib baginda. Baginda mendakwah mereka untuk memeluk Islam. Baginda juga mendakwahkan Islam kepada orang yang baginda pandang berpotensi menyambutnya dengan baik, iaitu mereka yang telah baginda kenal dan mereka pun mengenali baginda dengan baik. Baginda mengenali mereka sebagai orang yang mencintai kebenaran dan kebaikan, sementara mereka mengenali baginda dengan sejumlah fakta kejujuran dan kesolehan. Maka daripada orang yang tidak ragu sedikit pun terhadap keagungan dan keluruhan jiwa Rasulullah SAW serta kebenaran berita yang baginda bawa ini, tampillah sekumpulan manusia yang menyambut seruan Islam. Dalam sejarah Islam, mereka dikenali dengan sebutan As-Sabiqun Al-Awwalun, iaitu para penghulu yang memeluk Islam. Orang pertama yang menyambut dakwah Islam ialah isteri Nabi, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, kemudian diikuti oleh bekas hamba baginda Zaid bin Harisah bin Syarahbil Al-Kalbi. Seterusnya sepupu baginda Ali bin Abu Talib yang waktu itu masih kanak-kanak dan dalam asuhan baginda, serta sahabat terdekat baginda Abu Bakar As-Siddiq. Mereka orang yang paling awal memeluk Islam ketika bermulanya dakwah Islam.
Selepas itu Abu Bakar rajin berdakwah kepada orang ramai supaya memeluk Islam. Dia seorang yang murah hati, penyayang, lembut, berakhlak mulia dan gemar melakukan kebaikan. Dia merupakan tokoh terkenal dalam kalangan kaumnya. Mereka sering mengunjung dan turut menyukainya kerana dia mempunyai ilmu yang luas, pedagang yang berjaya serta berinteraksi yang baik terhadap orang lain. Maka dia pun mendakwahkan Islam kepada kaumnya yang mempercayainya, iaitu mereka yang sering datang dan berinteraksi dengannya. Melalui dakwanya, beberapa orang masuk Islam, antaranya ialah Utsman bin Affan al-Umawi, Zubair bin Awam al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas al-Zuhriyan, dan Talha bin Ubaidillah al-Taimi. 8 orang inilah yang mula-mula memeluk Islam. Selepas 8 orang tadi menyusul pula Bilal bin Rabah al-Habsyi. Seterusnya bintang kepercayaan umat ini iaitu Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah daripada Bani Haris bin Fir. Kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad, Arkam bin Abu Arkam al-Makhzumi, Utsman bin Mahzum serta 2 saudaranya iaitu Qudamah dan Abdullah. Ubaidah bin Haris bin Muttalib bin Abdul Manaf, Said bin Zaid al-Udawi beserta istrinya iaitu Fatimah bintil Khattab al-Udawiyah, saudara perempuan Umar bin Khattab, Khabbab bin al-Araj, Abdullah bin Mas'ud al-Hudzali dan lain-lainnya. Mereka semua tergolong dalam As-Sabiqun al-Awwalun. Mereka merupakan orang-orang pertama, kumpulan pertama yang memeluk agama Islam. Mereka berasal daripada seluruh suku Quraisy. Masing-masing suku ada pemeluk Islam terawal. Ibnu Hashim mengira jumlah mereka lebih daripada 40 orang. Namun begitu, yang mesti dicatat, masih perlu dikaji lebih mendalam lagi apakah sebahagian daripada mereka juga layak mendapat sebutan As-Sabiqun al-Awwalun seperti 8 orang pertama. Ibnu Hishaq mengatakan, seterusnya semakin banyak orang memeluk Islam, sama ada lelaki maupun perempuan, hingga Islam mula disebut-sebut di Mekah dan menjadi buah mulut penduduknya. Mereka semua memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW mengumpulkan dan mengajar mereka agama Islam secara sembunyi. Waktu itu wahyu turun sedikit demi sedikit, bahkan sempat berhenti turun setelah ayat awal surah Al-Mudassir. Ayat-ayat ataupun potongan surah yang turun pada masa ini berupa ayat-ayat pendek yang indah dan menarik. Iramanya yang mengalun lembut dan memikat hati sangat sesuai dengan iklim yang lembut pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAK BIS mengeluarkan satu produk yang agak hebat untuk anda, iaitu As-Safa Gel. Apa keistimewaan As-Safa Gel? Dia sangat sesuai untuk luaran anda, terutama yang sakit lutut, sakit orat dan untuk kesihatan luaran. Dan terutama kempeskan perut anda. Dapatkan As-Safa Gel kerana apa? Kerana dia ada KKM. InsyaAllah anda tidak was-was lagi. As-Safa Gel. Ayat-ayatnya berisikan sanjungan terhadap penyucian jiwa dan sebaliknya berisi celaan terhadap tindakan mengotori jiwa dengan debu dunia. Syurga dan neraka pun disajikan gambarannya sehingga orang beriman dapat melihat dunia yang berbeza dengan dunia tempat hidup manusia pada waktu itu. Jadi untuk kita faham secara lebih ringkas di sini bahawa selepas proses dakwah bermula, dakwah dimulakan secara sembunyi-sembunyi, tapuk-tapuk lah, supaya tak terkejut orang Mekah ni tiba-tiba Islam datang. Jadi antara orang yang pertama yang memeluk Islam yang disebut As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam, sudah tentu kalau kita bercakap perempuan pertama yang memeluk agama Islam ialah isteri baginda ketika itu, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian diikuti oleh Zaid bin Harisah. Kalau mau tahu, Zaid bin Harisah ni merupakan anak angkat kepada Nabi yang dibawa jagaan Nabi. Dia ada kisah tentang Zaid bin Harisah ni. Menarik kalau mau dengar cerita Zaid bin Harisah. Kemudian seterusnya sepupu baginda iaitu Ali bin Abu Talib, dibawa jagaan baginda. Sebab waktu Rasulullah selepas berkahwin tu, Ali tinggal bersama dengan Nabi. Ali bin Abi Talib ni masih kanak-kanak waktu itu. Kemudian sahabat terdekat baginda iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita nampak ni Abu Bakar, kalau Rasulullah sebut Abu Bakar ni, kalau iman Abu Bakar ni ditimbang dengan iman umat ni, iman Abu Bakar
iman seluruh umat Nabi Muhammad ditimbang, berat lagi iman Abu Bakar. Sebab tu antara orang pertama yang paling senang menerima Islam Abu Bakar. Bila Rasulullah cakap, aku menyuruh Islam kepadamu, Abu Bakar terus terima. On the spot masuk Islam waktu tu. Dia bukan macam ada setengah sahabat-sahabat yang lain. Ada yang perlu berfikir 2-3 hari, ada yang seminggu. Yang paling sandi antaranya Khalid Al-Walid lah. Sebab selepas beberapa tahun sampai Nabi berhijrah ke Madinah, belum lagi Khalid Al-Walid memeluk Islam. Lepas tu akhirnya baru juga last Khalid Al-Walid memeluk Islam. Beliau merupakan antara orang-orang yang terlambat, yang lewat masuk Islam. Jadi Khalid Al-Walid antara orang yang betul-betul kecewa kenapa dia betul-betul lambat masuk Islam. Kalau dia awal-awal masuk Islam, tentu awal-awal lagi dia sudah dapat berkhidmat lebih banyak. Okay, kemudian solat secara sembunyi-sembunyi. Kita faham pengukuhan akidah di kota Mekah adalah aset paling utama yang difokuskan kepada masyarakat Arab Jahiliyah ni oleh Rasulullah. Sebab waktu itu Nabi tidak fokus kepada ibadah. Allah tidak menurunkan ayat Quran perintah untuk terus melakukan ibadah. Sebab waktu itu adalah lebih kepada pengukuhan akidah dulu, merubah akidah kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah. Okay, antara wahyu yang paling awal turun adalah perintah mengerjakan solat. Muqatil bin Sulaiman menyatakan pada masa awal Islam, Allah mewajibkan solat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada waktu petang. Allah berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 55 yang bermaksud, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Kita faham di sini daripada ayat ini bahawa sebelum Rasulullah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, sebenarnya kefarduan solat telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nabi yang sebelum ni. Selepas Rasulullah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, barulah Allah mensyariatkan solat 5 waktu sehari dan semalam. Ibnu Hajar menyatakan adalah pasti bahawa sebelum peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah SAW sudah biasa melaksanakan solat. Demikian pula sahabat-sahabat baginda. Namun begitu, yang masih diperselisihkan adalah adakah ada solat yang wajib sebelum diwajibkan solat 5 waktu itu. Ada yang menyatakan bahawa diwajibkan pada waktu itu, iaitu sebelum Isra' Mi'raj, solat sebelum matahari terbit dan solat sebelum matahari terbenam. Haris bin Abu Usamah meriwayatkan daripada jalan Ibnu Luhai'ah secara masyhur daripada Zaid bin Harisah bahawa ketika pertama kali solat diwajibkan, Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril yang kemudian mengajar baginda berwudu. Selesai berwudu, baginda mengambil secedok air lalu memerciknya ke kemaluan baginda. Ibnu Majah juga meriwayatkan yang semakna dengan ini. Riwayat dengan makna yang sama juga dibawakan oleh Barra' bin Azib dan Ibnu Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abbas ada tambahan, itu merupakan kewajipan solat yang pertama. Disebutkan oleh Ibnu Hisham bahawa Nabi Muhammad dan para sahabatnya apabila datang waktu solat, mereka bergegas menuju tempat yang tersembunyi. Lalu mereka mengerjakan solat dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui kaumnya. Pernah suatu ketika Abu Talib mendapati Nabi Muhammad dan Ali mengerjakan solat. Maka dia bertanya kepada kedua-duanya tentang hal itu. Setelah mengetahui urusan solat secara jelas, Abu Talib menyuruh mereka berdua untuk berteguh hati. Tajuk seterusnya, tatkala berita solat sampai ke telinga Quraisy. Melalui pengamatan yang adil terhadap pelbagai peristiwa, dapat disimpulkan bahawa meskipun dakwah pada tahap ini dijalankan secara sembunyi-sembunyi dengan sasaran perseorangan, namun pelbagai berita tentang dakwah ini juga didengari oleh Quraisy. Namun pada waktu itu mereka tidak terganggu olehnya. Muhammad Al-Ghazali berkata, berita tentang dakwah Islam sejak awal telah berkembang dalam kalangan Quraisy, namun mereka tidak terlalu mempersoalkannya. Ini adalah kerana pada awalnya Nabi Muhammad dianggap sama sahaja seperti orang yang mengamalkan satu ajaran agama yang bercakap tentang ketuhanan berserta hak-haknya menurut pandangan dia, seperti yang dilakukan oleh Umayyah bin Abu Shalut, Qus bin Saidah, Amru bin Naufail dan yang lainnya. Namun begitu lama-kelamaan orang Quraisy mula khawatir melihat Islam berkembang, dianuti banyak orang serta membentangkan pengaruhnya. Sejak itu mereka mula mengawasi setiap pergerakan dan dakwah baginda. 3 tahun berlalu, dakwah dijalankan secara sembunyi-sembunyi dan perseorangan. Sepanjang tempoh ini, terbentuk satu jemaah yang beriman yang saling bersaudara dan tolong-menolong antara satu sama lain. Mereka mula menyampaikan risalah, iaitu ajaran Islam, dan mengukuhkannya. Selepas itu, turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan kepada kaumnya.
melawan kebatilan mereka sekaligus menyerang berhala-berhala mereka. Alhamdulillah. Secara ringkas, penulis kepada buku ini menerangkan bahawa pada peringkat pertama dakwah Islam selepas Nabi Muhammad dilantik menjadi seorang Nabi dan Rasul, dakwah dijalankan secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan. Jadi baginda lebih fokus kepada perseorangan, berdakwah secara one to one. Jadi Nabi waktu itu tidak terlampau tergopoh-gopoh, tidak kelam kabut lah untuk menyebarkan Islam. Sebab Nabi fikir bila Islam mula disebarkan, pasti akan ada tentangan yang hebat daripada kaum Quraisy yang betul-betul mengamalkan ajaran penyembahan berhala ini secara ekstrim. Sebab kota Mekah merupakan pusat agama berhala ini. Baginda mula menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dengan lebih fokus kepada keluarga baginda, kawan-kawan yang dipercayai, ataupun individu-individu yang baginda sendiri yakin yang boleh menerima Islam ni dengan terbuka. Setakat itu saja untuk perkongsian pada malam ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok malam jam 8.30 malam di Tom Store. Sesi mengenal Rasul junjungan Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah